Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tengok ni, anda kenal apa benda ni? Inilah dia ROG Ally, konsol permainan mudahli yang guna sistem operasi Windows 11. Dalam dunia gaming kat Malaysia ni kan memang heboh sangat pasal ROG Ally ni. Sampai ada yang sanggup tidur depan Plaza Lawyat semalaman sebab nak beli ROG Ally. Wah, kenapa sampai macam tu sekali orang sanggup untuk ROG Ally ni kan? Memang best sangat ke? Saya pun ragu-ragulah dengan ROG Ally ni. Jadi saya ambil masa pinjam daripada Raymond kan. Tak saya cuba sendiri. Sebelum saya pergi pandu uji ni kan, mari saya terangkan sikit spesifikasi ROG Ally ni. ROG Ally macam saya cakap tadi diguna sistem operasi Windows 11. Skrin depan ni IPS LCD sebesar 7 inci. Resolusi HD penuh dan kadar penyegaran 120Hz. Terdapat dua pembesar suara stereo yang menembak ke hadapan. Di dalamnya kan ROG Ally dia menggunakan CPU khas AMD Ryzen Z1 Extreme dengan GPU AMD Radeon RDNA 3. Lepas tu kan dia ada RAM LPDDR5 16GB dengan storan dalaman SSD 512GB. Kad microSD pun turut diterima. Bateri dia berkapasiti 40Wh dan boleh cas melalui USB-C dengan kuasa 65W. Dekat depan ni kan, dia ada 3 butang arah atau D-pad. Lepas tu ada butang ABXY. Atas dia pula ada 4 butang bahu dan di belakang ada lagi 2 butang. Cukup berkuasa ke ni? Best ke ROG Ally ni nak main game? Jadi ini saya nak cuba. Untuk prestasi kan, ROG Ally ni kita boleh ubah sikit kuasa CPU AMD Ryzen Z1 Extreme. Kalau mode silent, dia akan turunkan kuasa ke 10W. Mode performance naik sikit ke 15W. Dan yang paling hebat ni mode turbo, dia bagi kuasa 25 ke 30W. Asalkan AMD Ryzen Z1 Extreme ni kan kita pump dengan kuasa mencukupi, ia boleh main semua game dengan baik. Kebanyakan masa saya boleh dapat 60fps main game ni. Tapi kadang-kadang tu dia adalah turun ke 30fps. Contohnya kan main game Total War 3 Kingdoms. Dengan tetapan grafik 720p dan high, saya boleh dapat sekitar 50 ke 60fps dalam mod turbo. Mod performance pula dapat dalam 45 ke 50fps. Game F1 2022 dengan tetapan 1080p dan medium serta AMD FSR 2 diaktifkan. Memang tak ada masalah lah nak dapat 60fps dalam mod turbo. Sebenarnya mod performance pun senang-senang je dapat 60fps. Cuma sekali-sekala lah turun sikit ke 50++ tu. Tapi bila tukar ke mod silent, boleh kata tak boleh main game langsung yang game yang perlukan kuasa tinggi ni. Dengan mod silent 10W, game Total War 3 Kingdoms macam tengok slide PowerPoint. Dapat dalam 15 ke 20fps je. Game F1 2022 lagi teruk. Dapat dalam 30fps tapi bunyi dia putus-putus. Memang potong lah nak main. Sekarang anda fikir kan? Kalau guna mod performance dan turbo je lah kan, nampak macam tak ada masalah. Tapi dia mula timbul masalah kalau anda nak bawa konsol ni ke luar rumah. Walaupun namanya konsol permainan mudahli, bateri 40Wh ni memang tak cukup nak buat main game tanpa disambung ke palam kuasa. Macam di game FIFA 23. Dengan mod turbo dan resolusi rendah 720p, kecerahan pun diturunkan ke 30%. Boleh main 2 pusingan je sebelum bateri jadi kritikal. Bila tukar ke mod performance, saya bolehlah main lama sikit. Tapi dalam 3 pusingan lebih sikit je. Atau main dalam sejam. Memang boleh main lagi lama kalau tukar ke mod silent. Tapi lagi sakit hati dibuatnya. Ya, bateri ni memang satu masalah yang besar. Kalau anda merancang nak guna ROG Ally ni dekat luar selalu kan, anda kena pastikan anda berdekatan dengan punca kuasa untuk mengecas atau anda bawa powerbank yang serasi dan mencukupi tenaganya. Bukan itu je masalah ROG Ally ni, tapi memang bateri ni masalah yang paling besar lah. Yang masalah lain tu sikit-sikit je lah. Macam untuk joystick dan butang ni kan, dia tak rasa sedap sangat nak guna kalau bandingkan dengan alat kawalan Xbox. Tapi sebenarnya mencukupi lah. Nak sampai tahap selesa nak guna tu ambil masa lama sikit. Terutama bila nak biasakan diri dengan semua butang yang ada dekat depan, atas dengan belakang ni. Dalam ROG Ally ni, dia ada perisian Asus Armoury Crate SE. Ia bantu memudahkan nak main game dan ubah macam-macam tetapan lah dengan pantas dan mudah. Semua app game pun dikumpulkan dekat dalam ni. Tapi kan ada beberapa perkara kecil yang boleh dibaiki lagi dalam apps ni. Satu perkara yang saya suka, senang nak tetapkan kawalan butang dalam game. Yang biasanya kita kena guna tikus dan papan kunci kan. Cuma untuk main game tembak-tembak ni masih agak susah sikit lah nak buat tetapan dia. Antara masalah terbesar ROG Ally ni
internet. Anda kena buat Steam tu dalam mode offline kalau nak main tanpa sambungan internet. Ataupun hidupkan hotspot telefon untuk main kebanyakan game zaman sekarang kan. Kalau tak ada wifi, tak tahulah kenapa Asus tak pasang sekali slot card SIM. Kalau ada kan mesti lagi senang nak main game kat luar sana. Tapi kan, walaupun dengan bermacam-macam aduan saya tadi, sebenarnya kan, saya sangat gembira dengan ROG Ally ni. Yang lebih mudah dibawa berbanding dengan laptop. Skrin pula lagi besar dari telefon dan anda boleh bawanya ke mana-mana. Macam main dekat dalam LRT ke, ataupun anda ambil masa rehat nak healing kejap di waktu kerja. Ia juga boleh simpan dalam beg dan dikeluarkan untuk main bila-bila masa. Senang-senang je anda habiskan satu pusingan FIFA dan dapatlah sikit kumpul ganjaran kan. Pasal skrin ni memang mantap. Saiznya 7 inci, resolusinya HD 1080p dan kadar penyegaran 120Hz. Kecerahannya tak setinggi skrin telefon pintar tapi mencukupi lah. Bila ditetapkan kecerahan paling rendah pun, masih dapat dilihat dengan baik. Sistem bunyi pun mantap. Speaker yang menembak ke muka ni memang lantang dan jelas. Ya, tak cukup kuat lah untuk semua orang kat dalam rumah nak dengar. Tapi sangat jelas untuk anda dengar sendiri. Memang best lah bunyinya ni. Asbab terbesar yang membuatkan saya rasa sangat suka dengan ROG Ally ni sebab akhirnya saya boleh main game PC dekat mana-mana. Yelah, betul lah gaming laptop memang dah lama ada kan. Tapi dalam dunia kerja yang pantas bergerak ni kan, laptop Ultrabook macam Asus ZenBook ataupun Asus Swift yang ringan dan nipis lebih sesuai digunakan. Ia tak membebankan bahu dan bateri pun tahan lama. Cuma macam nak main game dekat laptop Ultrabook kan. Di sinilah munculnya ROG Ally. Berbanding bawa laptop gaming yang berat dan tebal tu, lagi baik kita bawa laptop Ultrabook dan ROG Ally dalam beg. Boleh buat kerja guna laptop dan bila habis kerja, keluarkan je ROG Ally untuk main game. Berat ROG Ally ni hanya 608 gram. Tak terasa pun bila letak dalam beg tu. Kalau perlu mengecas kan, ia sokong pengecas PD 65W USB-C yang sama digunakan dengan laptop Ultrabook masa kini. Jadi kan, boleh guna pengecas yang sama untuk cas laptop dan ROG Ally. Memang pasangan yang sempurna. Tetapi akhirnya, kita akan menilainya berdasarkan harga. Dengan RAM 16GB dan storan 512GB, harga RM3,299 ni sebenarnya agak berbaloi. Ia bukan bermaksud kan dia boleh menjadi pengganti kepada komputer Windows untuk membuat kerja. Tetapi sebagai aksesori kedua, harga ni memang berbaloi berbanding yang lain seumpamanya. Contohnya kan, pesaing ROG Ally yang sering disebut-sebut ramai adalah Steam Deck. Steam Deck ni tak dijual secara rasmi di Malaysia, tapi adalah orang yang bawa masuknya menerusi pihak ketiga kan. Steam Deck dia menjalankan Steam OS. Memang lagi lancar berbanding Windows 11. Tetapi gamenya terhad kepada game yang ada dalam Steam saja. Dengan ROG Ally, anda boleh main semua game Windows termasuk Diablo 4 yang terbaru. Belum cerita lagi pasal warranty kan. Kalau SIM dia rosak, ke mana nak dibaiki? ROG Ally ni datang dengan jaminan selama 2 tahun di Malaysia. Tapi jangan silap ya, ROG Ally ni memang bukan untuk semua orang. Malah ia tak boleh gantikan PC untuk jalankan permainan terbaru berkuasa tinggi. Melainkan anda sanggup bayar lagi RM7,000 untuk beli kad grafik luaran dalam ROG XG Mobile. Ia masih satu aksesori hebat untuk peminat video game dan pastinya memenuhi keperluan gaming macam apa yang saya rasa. Anda rasa ke apa yang saya rasakan? Kalau anda ada persoalan atau perlukan penjelasan, anda boleh tinggalkan dalam komen di bawah ya. Kalau anda sukakan video ni dan ulasan saya tentang gadget dan produk, tekanlah like banyak-banyak. Subscribe juga saluran YouTube Soya Cincau BM ni. Boleh juga ikuti kami di media sosial iaitu Facebook, Twitter, ke X, Instagram dan juga TikTok. Thread belum buat lagi. Lepas tu layari laman web bm.soyacincau.com. Nama saya Najib. Jumpa lagi dalam video yang akan datang ya. Bye. Assalamualaikum.